Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya sihat dan bersedia untuk pembelajaran sains ya. Baik murid-murid, bagi pembelajaran hari ini kita fokus kepada tajuk kemahiran manipulatif. Okey. Baik, apa itu kemahiran manipulatif? Kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat berapa ni? Muka surat 12 dan 13 . Okey, ini dia kemahiran manipulatif. Ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Ini kemahiran yang perlu kamu ketahui. Okay, cikgu ni dia kata mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan di dalam bilik sains. Okey, bila masuk bilik sains kita kena ada kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kita tak boleh melanggar peraturan dan ini adalah kemahiran asas sains yang perlu kamu ketahui ya. Okey, yang pertama menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, apa maksudnya? Kalaulah cikgu arahkan kamu, contohnya dalam gambar ni, menuang cecair ke dalam silinder penyukat di dalam bika, kemudian tuang ke dalam silinder penyukat. Bagaimanakah caranya? Adakah daripada jauh? Adakah daripada dekat? Adakah guna sebelah tangan sahaja? Jadi apa yang dimaksudkan dengan cermat? Awak ambil bika yang ada cecair tu, tengok murid-murid lelaki ni. Okay, pegang silinder penyukat dengan betul dan tuang cecair dengan cermat ke dalam silinder penyukat. Menuang cecair. Itulah yang dimaksudkan dengan menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Ini baru bika dan silinder penyukat. Nanti ada kertas litmus, ada bika lain, ada kertas turas, corong turas. Semuanya kena digunakan dengan cermat dan betul penggunaan, cara penggunaan. Baik, kemahiran yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Biasanya spesimen ni adalah benda-benda hidup, contohnya haiwan ataupun tumbuhan. Bagaimanakah kita nak kendalikan benda-benda ini dengan cermat, dengan betul? Okey, contoh dalam gambar. Cikgu kita nak kaji tentang seekor siput, tentang ciri-ciri yang ada pada seekor siput, kita mestilah cari siput, betul? Kita carilah di kebun, kita ambil, kita pakai sarung tangan dulu, kita ambil dengan cermat siput, letak di dalam tray tu, kemudian bawa ke makmal. Bawa ke makmal dan gunalah yang kedua ni, gunalah kanta pembesar untuk melihat ciri-ciri yang ada, ciri luaran yang ada pada seekor siput. Nanti kamu dapati dia ada cengkerang, ada sesungut kan, ada lendir badan yang lembab ya. Okey. Setelah kamu siap eksperimen kamu perlulah hantarkan semula siput itu ke mana? Hantar ke taman bunga ke? Hantar ke padang sekolah ke? Tidak. Kamu kena hantar siput itu ke habitat asalnya, ke tempat tinggal asalnya. Tadi kamu ambil dekat batu kan? Okey, kamu pulang balik dia dekat batu di mana kamu ambil tadi. Boleh? Ataupun kalau kamu jumpa haiwan ni jauh sangat, kamu kena buat kajian lah. Siput biasanya tinggal di mana? Siput tinggal di kawasan yang lembab dan di celah-celah batu. Jadi letak di situ supaya dia boleh hidup. Okey. Mungkin anak ni ada tinggal kat situ kan. Jadi pulang balik ke tempat asalnya. Okey. Itu kemahiran kedua ya, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, pergi kepada kemahiran yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey. Yang ni tadi kita dah ambil spesimen, contoh yang ni dia ambil bunga raya. Okey. Okey. Dia nak lakar bunga raya ini dan bikar. Okey.
Jadi bila melakar ini, kamu ambil kertas dan pensil, kamu buat lakaran luaran dia dengan bersih, dengan tidak berbulu. Dia melakar dalam sains, dia mesti clean, bersih, tidak berbulu. Satu garisan saja, kemas. Begitu juga bila nak lukis bika yang bawah ni. Okey? Jadi kena lukis dengan kemas dan tidak ada bulu-bulu luaran ya. Terus tarik saja. Okey, faham tak? Okey, kemudian barulah kamu melabel bahagian-bahagian pada bunga raya dan pada bikar ya, apa yang kita nak tunjulkan di sini, apa yang kita nak kaji ya. Ini tadi mungkin dia ambil, dia dah perahkan air daun bunga raya ni dan kemudian dilukis ya. Okey, faham boleh? Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Tak ada bulu-bulu, mesti clean, bersih. Okey. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, setelah kita menjalankan eksperimen tentang apa saja, kita perlu bersihkan barang-barang dan peralatan sains yang kita gunakan, betul? Jadi kita bersihlah dengan cara yang betul. Mula-mula kita kena buat apa? Kalau dalam gambar ni, kita kena pasang air di sinki dulu. Pastikan aliran air tu lancar. Maksudnya sinki tak tersumbat lah. Air tu boleh bergerak laju. Okay, dah bergerak laju barulah kita tuangkan cecair yang kita dah gunakan supaya dia tak pekat sangat, kita pun dah pasang air kan. Okey, dan cecair itu boleh pergi dengan lancar. Kemudian kita gunakan berus yang sesuai untuk mencuci bahagian dalam bikar itu. Okey, okey, tabung uji. Okey, setelah siap mencuci, kita boleh letakkan di rak yang disediakan. Rak tabung uji dia macam ni ya. Dia boleh tonggeng macam ni supaya air tidak bertakung, dia cepat kering. Nanti bila-bila nak guna lagi boleh gunakan dengan baik bersih. Dia dah bersih dah. Okey. Faham? Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Nak bersihkan peralatan pun kena ada cara. Begitu juga kalau kamu nak basuh pinggan kat rumah, kena ada cara dia kan? Kena ada sabun pencuci, kena ada air yang bersih, air yang mengalir. Okey, faham? Okey, seterusnya yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, di dalam makmal sains biasanya ada rak-rak penyimpanan, rak dan almari menyimpan. Okey, rak itu biasanya telah pun dilabel oleh guru di mana kita nak simpan kanta pembesar, di mana kita nak simpan bikar. Okey, di mana kita nak simpan penunuh Bunsen, kaki retot semua ya. Okey, ada tempatnya. Jadi sila setelah cuci tadi dia dah kering, bukan simpan waktu basah ya. Waktu dah kering, dah elok dah macam kanta tu tak perlu basuh. Terus masuk dalam bekas dia di dalam almari yang telah disediakan ya. Nampak ni murid ni, dia letak dalam laci, letak balik kanta tu dalam kotak elok-elok, tutup elok-elok, kemas. Kemudian masukkan ke dalam laci ya, almari yang telah disediakan untuk menyimpan kanta pembesar. Kalau tempat menyimpan bikar, dia ada rak bikar dia. Jadi sila ikut arahan guru dan simpanlah dengan cermat supaya peralatan kita sentiasa selamat. Boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang, jangan sampai pecah. Kalau pecah kita membazir, membazir itu tak boleh lah. Okey. Baik, itu 5 kemahiran manipulatif yang perlu kamu ketahui dalam sains ya. Kemahiran manipulatif yang pertama tadi, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey? Boleh?
Di muka surat seterusnya adalah satu eksperimen macam mana kamu nak buat, kamu nak mengendalikan spesimen dan kamu nak melakar. Kamu ambil siput, kamu gunakan tap pembesar, kemudian kamu lakarkan siput. Kalau kamu perhatikan siput ni, ada tak dia macam setengah orang dia suka lukis benda tu berbulu-bulu sebab dia tarik sikit kan. Tapi dalam sains tak boleh, dia kena tarik terus satu garisan pusing sana, satu garisan pusing sini, clean. Nampak? Dia tak ada bulu-bulu ni. Faham ya apa cikgu cakap ni? Dia tak ada bulu-bulu, dia clean, bersih saja. Okey? Baik, itu sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan buku aktiviti kamu di muka surat. Berapa muka surat 10 Okey, muka surat 10, betul. Okey, siapkan muka surat itu. Okey, nanti hantar kepada cikgu hari Rabu boleh? Hari ni hari Selasa kan? Esok hantar kat cikgu. Hantar masuk ke dalam box Okey, murid-murid. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.